Alhamdulillah, kita berselawat dalam 10 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Seterusnya, insya-Allah sama-sama kita membacakan Al-Ma'surat. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Sahabat-sahabat, ikut serta baca ya, bukan dengar sahaja. Cuba sedaya upaya ikut. Siapa yang sedang bersiap sedia untuk pergi tempat kerja, sambil-sambil buka, sambil bersiap-siap, boleh ikut baca. Mungkin ada yang dalam kereta dah ni, sedang menuju ke sekolah anak, untuk anak kan, untuk hantar anak sekolah. Boleh ajak anak-anak sama-sama dengar dan baca. Subhanallah, walau apa pun anda buat, anda boleh baca je. Ustazah, saya sedang bersiap-siap, belum pakai tudung, boleh baca? Boleh. Walaupun tanpa pakai tudung lagi, bila dengar terus baca. Walaupun tengah sedang buat apa pun, mulut tu boleh saja bergerak, sama-sama baca. Kita dah bacakan Al-Fatihah, kemudian kita dah baca 4 ayat terawal daripada surah Al-Baqarah. Dan semua bacaan-bacaan ini ada dalil daripada hadis Nabi SAW tentang fadilat dan kelebihan. Dan kita bakal membaca ayatul kursi. Boleh jadi di kalangan kita ada yang belum membaca ayatul kursi selepas solat subuh tadi. Dan di sana ada satu hadis Nabi SAW, barang siapa yang membaca ayatul kursi setiap kali selepas solat fardu, maka tidak ada yang menghalang antara dirinya dan syurga melainkan kematian. Maksudnya kita masih hidup lagi, sebab itu kita masih lagi belum berpindah ke alam syurga ataupun ke syurga Allah. Ya, memang kita tahu lepas kita meninggal kita akan pindah ke alam barzah. Namun alam barzah bagi orang yang berkehendak, bagi orang yang Allah pilih, Allah berikan kurniaan, alam barzah itu sendiri umpama seperti taman syurga, namun belum syurga yang sebenar. Sebab itu dalam sebuah hadis digambarkan bagi orang-orang yang soleh, orang-orang mukmin, syurga itu alam barzah itu akan dihamparkan dengan permadani syurga, kan, akan jadi seluas mata memandang, kemudian terdapat satu pintu akan menuju ke syurga, namun kita tidak akan membuka lagi pintu tersebut. Sahabat-sahabat, tuan-puan dimati Allah sekalian, jadi jom sama-sama kita nak baca ayatul kursi sekarang. Kelebihan ayatul kursi selain daripada hadis tersebut banyak lagi. Jadi Al-Ma'surat yang kita sudah baca hari ini, hari yang ke-50 lebih dah, berturut-turut majlis zikir kita ini 50 lebih. Tadi Leona Marx ada sebut, ada tulis hari ni siri yang keberapa, ada maklumat tadi tu. Okey, tak apa. Kita dah buat majlis zikir kita ini hari yang ke-50 lebih dah. Hari yang ke-51 dah. Sebab kita target setiap pagi kita akan buat majlis zikir dan setiap pagi kita akan baca Al-Ma'surat ni. Al-Ma'surat ialah himpunan
zikir dan juga doa daripada sumberkan Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Jadi siapa yang nak dengar dan tahu tentang syarah kelebihan bacaan-bacaan yang tersusun dalam maksurat ini, anda boleh dengar sebulan yang lepas ataupun 2 bulan yang lepas. Kita dah jelaskan boleh dikatakan mendalam dan juga mendalam lah dan juga luas, detail. Tapi selepas dah 40 hari berturut-turut kita baca dan kita syarah, kita jelaskan, kita bagi tahu sumber, kan, dalil-dalil setiap amalan tersebut. Kan ada hadis yang sahih, ada hadis yang hasan, kan ada hadis yang dhaif. Dhaif pun boleh beramal ya untuk jadikan suatu amalan, masya-Allah. Semua tu boleh. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, semua tu kita dah jelaskan sebelum. Bagi yang baru masuk hari ini, mungkin baru minggu lepas tak faham, Ustazah baca apa ni? Anda kena merujuk live sama ada di YouTube rasmi Ustazah Asma Harun ataupun di TikTok, ada dalam simpanan video yang panjang ataupun di FB. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita beramal dengan yakin dan faham kenapa baca ni. Sumber-sumbernya semuanya kita telah jelaskan sebelum ini. Jadi sekarang kita nak baca Ayatul Kursi. Kita dah jelaskan tadi kelebihannya. Okey, sama-sama ya muslimin muslimat. Ajak semua anak-anak, bukan dengar saja, cuba baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Sahabat-sahabat, adik-adik, anak-anak yang Ustazah hormati, sekiranya anda tidak mampu nak mengikut bacaan, anda boleh sekadar on saja dan dengarkan. Kerana mendengarkan bacaan Al-Quran ataupun zikir juga diberi pahala. Jadi janganlah sebab kita tak boleh nak ikut, tak boleh nak follow bacaan, kita pun left. Kita kata, tak boleh nak ikut lah Ustazah, saya tak hafal lagi, sekian-sekian, saya tak lancar lagi. Jadi mendengar sahaja bacaan pun dah dapat pahala. Namun bila dengar dan baca sama-sama, pahala berganda lah. Jadi tak apa, kurang-kurangnya kita mengambil juga keberkatan sesuatu majlis walaupun kita hadir secara alamaya. Okey, saya sambung ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir.
Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alayna isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat, kita akan baca 3 kul. Setiap surah Qul huwallah, Qul a'udzu bil falaq, Qul a'udzu bi rabbin nas, kita akan ulang 3 kali. 3 kali. 3 kul, setiap bacaan 3 kali. Ini memang disebut berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelebihan mereka yang membaca di awal pagi 3 kali Qul huwallah, Qul a'udzu bi rabbil falaq dan Qul a'udzu bi rabbin nas. Tapi kita tak jelaskan lah ni. Kalau saya jelaskan jadi panjang. Hari ini ada ceramah juga di lokasi. So, tuan-puan kena dengar penjelasan sebelum. Ataupun boleh beli je terus buku ni. Sebab memang setiap bacaan ada penjelasan hadis Nabi tentang fadilat dan kelebihan setiap bacaan. Jadi sahabat-sahabat, Masya Allah, kita teruskan bacaan. Ini adalah himpunan yang memang disusun oleh saya sendiri, Ustazah Asma Harun. Bacaan maksurat, 5 surah pilihan beserta fadilat-fadilat, kan, dalil-dalil hadis-hadis Nabi ataupun dalil daripada Al-Quran tentang kelebihannya. Okey, baik. Kita akan baca 3 kul ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladhi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladhi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladhi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah, la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa
وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري اللهم عافني في بدني ya Allah sihatkanlah sejahterakanlah lindungilah seluruh anggota badanku Allahumma afini fi sam'i ya Allah pelihara sejahterakanlah ya Allah pendengaranku Allahumma afini fi basari ya Allah pelihara dan lindungilah ya Allah sejahterakanlah penglihatanku Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr la ilaha illa anta Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr la ilaha illa anta Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr ya Allah daku mohon perlindungan daripadamu daripada kufur dengan nikmatmu dan fakir dengan rizkimu fakir miskin meminta-minta kami mohon perlindungan ya Allah Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr ya Allah kami mohon perlindungan daripadamu daripada azab kubur ya Allah la ilaha illa anta tiada sembahan tiada tempat meminta pertolongan illa anta kecuali denganmu ya Allah Allahumma anta rabbi khalaqtani wa ana abduka ya Allah sesungguhnya engkaulah Tuhanku dan tiada Tuhan tiada tempat meminta melainkanmu ya Allah khalaqtani wa ana abduka engkaulah yang menciptakanku ya Allah dan aku adalah hamba-Mu wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu dan aku di dalam janjimu dan aku akan berusaha menunaikan janjiku sedaya upaya a'udzubika min syarri ma sana'tu ya Allah daku mohon perlindungan daripada segala kejahatan yang telah aku lakukan abu'u laka bi ni'matika alayya dan aku mengakui segala nikmat-Mu ke atasku wa abu'u laka bi dhanbi dan aku mengakui ya Allah di atas segala dosa-dosaku faghfirli maka ampunilah aku ya Allah fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta sesungguhnya tidak ada yang maha pengampun ataupun sesungguhnya tiada yang boleh mengampunkan dosa kami melainkan-Mu ya Allah. Yang kita baru bacakan ini adalah Sayyidul Istighfar. Semuanya terkandung dalam susunan Al-Ma'surat. Sayyidul Istighfar, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca
Sayyidul Istighfar pada waktu pagi. Sekiranya dia meninggal antara waktu pagi hinggalah ke malam, maka akan dicatat baginya bakal penghuni syurga. Dan barang siapa yang membaca pula pada waktu petang ataupun selepas maghrib, lupa lepas maghrib, lepas isyak pun boleh, lupa juga lepas isyak, dekat nak tidur baru teringat, belum baca lagi Sayyidul Istighfar, maka boleh je baca anytime. Tapi yang terbaik lepas asar sekali, lepas subuh sekali. Boleh cari dalam internet kalau anda belum ada buku ni ataupun tak ada buku maksurat. Cuma perbezaan buku maksurat yang kita susun, saya sini susun Ustazah Asma Harun ini, adalah kita bawakan dalil penjelasan. Kita boleh tengok ini bacaannya dan bawah ni ada hadisnya, penjelasan dengan fadilat bacaan tersebut. Jadi Sayyidul Istighfar ini Nabi menyambung lagi. Barang siapa yang membaca pada waktu petang ataupun waktu malam, lalu dia meninggal di antara waktu tersebut, mungkin meninggal ketika tidur, wallahualam, maka akan diberikan kepadanya, akan dicatat baginya bakal penghuni syurga. Jadi kita akan baca lagi sekali. Tadi saya baca dengan terjemahan, sekarang kita baca tanpa terjemahan, baca terus sampai habis. Okey, sahabat-sahabat, hari ini mungkin anda dengar, anda belum dapat baca lagi, tak apa. Kurang-kurangnya telinga anda telah membuat satu ibadah mendengar satu zikir, mendengar satu bacaan Al-Quran. Sebab itu lidah melakukan ibadah dengan berzikir, mata melakukan ibadah dengan kita melihat Al-Quran, kita melihat alam yang indah dengan rasa kekaguman, lalu kita ucap dalam hati subhanallah. Mata ada ibadah dia, kan, melihat sesuatu yang baik. Okey, manakala telinga adalah mendengar yang baik-baik. Jadi semua tu ibadah. Tangan menulis yang baik-baik, itu ibadah. Sahabat-sahabat di FB, alhamdulillah dalam 4,000 lebih, di TikTok dalam 2,200, sekarang ada 6,200. Boleh tak kita sama-sama sebarkan lagi majlis zikir dan majlis ilmu kita ini? Boleh bantu dengan pelbagai cara. Teruskan komen dan emoji-emoji, semua itu membantu engagement naik. Sama juga di TikTok, semua yang anda bagi itu sangat membantu. Kemudian yang paling berkesan adalah dengan anda share. Kadang-kadang ada orang malu nak share sebab dia segan, baru hijrah, kan, bila dia share di wall dia, nanti ada yang beli contohnya lah, kan. Ni tak apa, kalau anda segan nak tekan butang share, anda boleh buat cara lain. Tapi ada cara tekan butang share, lepas daripada live anda pun delete, pun boleh juga. Sebab dengan anda ajak orang masuk tu, orang dapat notification daripada FB masing-masing ataupun akaun TikTok. Lepas tu anda rasa segan nak berada di wall anda, ataupun anda jenis yang sangat kita panggil introvert, kan. Jadi ada orang yang introvert, yang hyper, kan, dia malu nak share pun dia malu. So dia share dulu sekejap, lepas tu dia delete balik. Kurang-kurangnya dia dah bagi tahu ada live. Okey. Jadi kita akan baca lagi sekali Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Adada ma akhata bihi ilmuka wa khatta bihi qalamuk wa asahu kitabuk wa ardallahumma an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ani sahabati ajma'in wa ani tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Skrin dia kena. Sorry. Subhanallah, alhamdulillah. Sekarang kita nak baca zikir rahmat. Muslimin muslimat, kita yang namakannya zikir rahmat sebab dengan zikir ini banyak sangat rahmat Allah. Jadi kalau orang tanya kenapa nama zikir ini zikir rahmat,
Pada awal kita nak beramal dengan zikir ini sebanyak 100 kali. Kita nak namakan zikir dengan sempurna, nama zikir itu zikir dia agak panjang. Jadi kita panggil dia zikir rahmat. Kenapa baca 100 kali? Saya ulang lagi sekali untuk sekian kalinya sebab ada orang baru masuk hari ini. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca 100 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka Allah akan berikan kepadanya ganjaran pahala umpama membebaskan 10 orang hamba, dan Allah akan memberikan kepadanya 100 kebaikan pada hari tersebut, dan akan dilindungi daripada 100 keburukan, dan Allah akan memberikan perlindungan daripada gangguan jin, syaitan dan iblis, dan tidak ada amalan yang lebih baik daripada amalan ini apabila seseorang itu membacanya sebanyak-banyaknya. Itu adalah hadis Nabi yang sahih, muslimin muslimat. Ada 4 kelebihan siapa yang membaca zikir ini. Pertama, umpama membebaskan 10 orang hamba. Dalam hadis yang lain Nabi menjelaskan, barang siapa yang membebaskan seorang hamba, Allah akan membebaskan seluruh anggota badannya daripada api neraka Allah. Jadi baca zikir ini umpama membebaskan 10 orang hamba. Yang kedua, akan diberikan 100 kebaikan pada setiap hari. Terlalu banyak ni, 100 kebaikan sangat banyak. 10 kebaikan pun dah banyak, apatah lagi 100. Kemudian akan diberikan perlindungan daripada 100 keburukan. Ini pun sangat kita perlukan. Kita saja tidak tahu apa perkara yang buruk, apa perkara yang tidak elok yang boleh menimpa kita. Jadi Allah akan memberikan perlindungan daripada 100 keburukan, dan Allah akan melindungi kita daripada gangguan jin, syaitan, iblis. Mungkin yang datang dalam bentuk hasad dengki manusia, kan, penyakit ain, mungkin boleh jadi dalam bentuk sihir, dan kita tahu syaitan dan iblis tidak akan berhenti untuk membisikkan bisikan-bisikan yang boleh melemahkan kita, kan, bisikan yang boleh merosakkan hati kita. Kita bersangka buruk dengan orang dan sebagainya. Kemudian yang kelima, Nabi sebut tidak ada amalan yang lebih baik seseorang yang dapat membaca zikir ini sebanyak-banyaknya. Jadi sekurang-kurangnya kita baca 100 kali, kemudian yang dituntut untuk membaca selebihnya. Zikir ini menghimpunkan afdalu zikru la ilaha illallah, iaitu zikir la ilaha illallah adalah zikir yang paling afdal, iaitu syahadah. Jadi permulaan zikir ini bermula dengan lafaz syahadah, la ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah, dialah satu-satunya, tidak ada sekutu baginya. Wahdahu la syarikalah, ini adalah satu zikir untuk kita tidak mensyirikkan Allah. Wahdahu, dialah satu-satunya, la syarikalah, tidak ada yang sekutu baginya. Jadi tuan-puan sekalian, mudah-mudahan dengan dua ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, kita mati dalam keadaan kita menyaksikan bahawa Allah itu adalah Tuhan, tempat kita bergantung, tempat kita meminta, dan subhanallah, kita juga tidak akan mensyirikkan Allah. Sebab tuan-puan, kita kena tahu dosa syirik tidak akan diampunkan Allah. Orang yang berzina, tapi kalau dia tak sempat bertaubat, maka dosa itu sangat beratlah. Namun boleh jadi Allah akan ampunkan, kan? Walaupun mungkin masa hidupnya dia buat maksiat. Dia buat maksiat sekian-sekian, lepas tu dia mati dalam keadaan maksiat. Namun dia ada ibu ayah yang soleh dan soleha. Ibu ayah berdoa, mohon ampun. Boleh jadi, kita sebut boleh jadi. Tak ada dalil yang kata sekian-sekian diampunkan. Tapi boleh jadi Allah boleh ampunkan. Boleh jadi dia ada kebaikan yang lain yang membuatkan Allah memberi rahmat lalu Allah mengampuni. Tetapi satu dosa yang kalau tak sempat bertaubat sebelum mati, tidak akan diampunkan Allah, itu dosa syirik. Syirik pula ada di syirik akbar, syirik besar. Ada pula syirik khafi, iaitu syirik yang tersembunyi. Sebab itu dalam bacaan maksurat kita tadi ada satu doa yang mana Nabi SAW bersabda, sesungguhnya, Nabi kata, sesungguhnya syirik itu lebih tersembunyi daripada rayapan semut. Nabi kata, berhati-hatilah kamu dengan syirik, kerana syirik itu lebih tersembunyi daripada rayapan semut. Maksudnya ramai orang tak tahu yang dia buat syirik. Kalau syirik akbar, syirik besar, kita boleh jelaslah sembah selain daripada Tuhan, kan? Lepas tu dia baca, dia pergi jumpa bomoh, dia percaya bergantung kepada selain daripada Allah. Okey. Tapi ada banyak syirik-syirik yang tersembunyi, yang kita ni buat sesuatu kerana manusia, riak, kan? Kita buat sesuatu lalu kita kagum dengan diri kita, unjub, semua itulah adalah syirik-syirik yang tersembunyi. Jadi tuan-puan sekalian, bila kita baca wahdahu la syarikalah, dialah satu-satunya, tidak disyirikkan dengan siapa-siapa.
Maksudnya tidak disyirikkan. Wahdahu, dialah satu-satunya. La syarikalah. Tidak disyirikkan Allah dengan siapa-siapa. Ataupun kita tidak menduakan Allah. Kita tidak mentigakan Allah. Kita tidak menyekutukan Allah dengan sesiapa pun. Lahul mulku, baginya lah segala pemilikan. Diriku milik Allah, semuanya milik Allah. Walahul hamd, baginya lah segala pujian. Manusia puji kita macam mana pun, kita kalis pujian. Maksudnya kita cuma terima kasih, alhamdulillah. Kita tak adalah terbawa-bawa dengan membangga diri, riak, takabur, ujub dan sebagainya. Sebab setiap hari kita sebut walahul hamd, bagi Allah lah segala pujian. Kalau orang puji kita, dia melantun terus kepada Allah. Kita tak rasa pun pujian itu untuk diri kita. Sebab apa yang Allah berikan kepada kita, semuanya datang daripadanya. Apa yang kita miliki, satu pun hakikatnya bukan milik kita. Nak tahu betul atau tidak, mati itulah. Bila mati tak ada apa-apa dah. Kosong dah. Nama pun orang tak panggil dah. Orang sebut arwah macam mana? Arwah dah tanam belum? Arwah dah dimandikan? Kalau saya mati besok, orang tak tanya, Ustaz Asmat dah dimandikan? Adalah orang tanya macam tu. Mungkinlah orang sebut juga nama. Tapi lama-lama nama kita pun digantikan dengan arwah. Iaitu orang yang telah rohnya keluar daripada badannya. Subhanallah, muslimin-muslimat. Automatik sebaik mati saja, kita hilang pemilikan ke atas semua harta. Semua harta yang kita usahakan susah payah, semua jadi harta pusaka. Semua diwariskan. Nak atau tidak. Walaupun cakap, lepas mak meninggal rumah ni, jangan tukar nama. Jangan tukar nama. Nama mak. Takkan. Automatik. Walaupun pesan macam mana dari segi hukum, automatik tidak ada pemilikan apa-apa dah, tuan-puan sekalian. Kita pun akan jadi tengkorak. Kulit yang kita banggakan, wajah yang kita banggakan, kita akan jadi tengkorak. Tengkorak pun akan hancur. Hakikatnya kita tidak memiliki apa-apa, muslimin-muslimat. Jadi apa sangat pujian orang, apa sangat kejian orang. Kalau orang mengeji kita sekalipun, tidak perlulah kita rasa terlalu sedih ataupun duka cita. Sebab hakikatnya, aib kita lebih banyak daripada apa yang orang ketahui. Keburukan kita lebih banyak daripada apa orang tahu. Yang orang keji tu sikit-sikit je. Bila kita rasa kita ni hina, kita ni tak ada apa-apa, orang keji kita boleh terima seadanya. Kita mungkin sedih sekejap. Kita rasa terluka. Kita rasa macam why. Kan, kita rasa kita tak buat apa-apa pada dia. Kenapa dia nak benci kita tak tentu pasal. Kenapa dia nak kecam kita berlebihan, kita tak pernah kecam dia. Tuan-puan sekalian, daripada kita dikecam oleh Allah, lebih baik kita dikecam oleh manusia lalu kita sedih, lalu kita makin dekat dengan Allah. Tapi kalau kita dikecam oleh Allah, kita dibenci oleh Allah, kita dimurkai oleh Allah, tidak ada gunanya walaupun kita disukai dan dicintai oleh seluruh manusia. Namun jika kita tidak disukai oleh manusia, namun kita dicintai oleh Allah, Allah berfirman, auzubillahi minasyaitanirrajim, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ini pujukan daripada Allah. Wala tahinu wala tahzanu, janganlah kamu berduka cita dan janganlah kamu merasa lemah. Jangan kamu rasa lemah semangat, down, dan jangan kamu rasa duka cita. Wa antumul a'launa, kamulah orang yang mulia, kamulah orang paling utama, kamulah orang yang tinggi darjatnya. In kuntum mu'minin, sekiranya kamu orang yang beriman. Jadi jangan sedih, jangan down, jangan duka cita dengan kecaman manusia, kebencian manusia, pengkhianatan manusia, fitnah manusia, perbuatan buruk manusia kepada kita, kerana kita orang yang mulia sekiranya kita orang beriman. Tapi kalau manusia memuji, manusia ramai dengan kita, tapi kita bukan orang beriman, maka itulah saatnya kita perlu duka cita dan kita perlu down. Sebab paling utama adalah bagaimana kedudukan kita di sisi Allah. Sahabat-sahabat, malam tadi saya ada satu majlis. Malam tadi je ni, patut ada seorang wanita ni peluk saya bersungguh-sungguh sambil menangis teresak-esak. Nangis teresak-esak. Saya kalau nangis teresak-esak ni antara dua lah, sama dia terlalu excited ataupun ada something. Jadi lepas tu, tapi nangis dia tu cara macam bersalah. Lepas tu dia pun kata, Ustazah, saya nak minta maaf dengan Ustazah. Teresak-esak nangis, saya nak minta maaf dengan Ustazah. Masa ni saya baru lepas kuliah maghrib, jadi kita nak solat isyak bersama-sama. So dia pun duduk sebelah saya je kan. Jadi teresak-esak dia nangis. Tapi sebelum nak solat tu, jumpa dulu dekat luar. Jadi dia sempat cakap, dia kata, sebelum ni saya memang bersangka buruk dengan Ustazah.
soalannya macam dia pernah membenci saya dan dia bersangka buruk. Lepas tu dia kata, saya bersangka buruk dengan ustazah saya sebab saya dengar daripada penyampaian orang yang orang sebarkan, dan saya dengar daripada penyampaian kawan. Macam itulah. Masa tu saya diberi dua pilihan, sama ada saya nak tanya apa sebaran buruk tersebut ataupun saya tak tanya. Sebab situasi saya memang boleh tanya. Sebab situasinya majlis malam tak ramai sangat. Lepas tu orangnya kan duduk satu tempat yang privacy, bukan depan orang. So ada ni. Saya masa tu rasa nak tanya. Sebab dia macam nak bagi tahu. Saya ada bersangka buruk dengan ustazah dengan sangkaan gini. Ia tak sebut. Tapi saya rasa macam hati tu kan rasa nak tanya, apa sangkaan buruk tu? Apa yang orang sebarkan tentang saya yang tak benar? Lepas tu dia kata, lepas tu saya tahu bahawasanya apa yang orang sebarkan tentang ustazah tu tak benar. Sangkaan buruk tu tak benar rupanya. Fitnah untuk ustazah. Saya rasa, tuan-puan, kita rasa nak tahu tak? Rasa nak tahu kan? Tapi saya tahan dulu. Kemudian bila solat, tengok-tengok dia duduk sebelah. Allah uji lagi. Nak tanya ke tak? Aduh, rasa nak tanya lah pula. Lepas tu sampai sudah, saya tengok dia ambil gambar beberapa kali, dia pun sekian-sekian, dia pun dah okey bila saya kata, saya maafkan semua, saya tak ada simpan apa-apa dan saya takkan tutup apa-apa dengan sesiapa pun di dunia ini. Siapa yang sebarkan fitnah, siapa yang sebarkan kebencian, tak apa, saya kata tak apa, saya maafkan seikhlas hati. Saya takkan tuntut apa-apa dengan sesiapa pun. Walaupun orang tu tak pernah minta maaf, walaupun orang tu tak minta maaf langsung pun tak apa. Okey, lepas tu sampai sudah saya tak tanya. Lepas tu saya fikir-fikir balik, saya nak bagi tahu begini, tuan-puan sekalian. Memang kita rasa nak tahu perkara-perkara yang seumpama itu. Tapi lebih baik kita tidak tahu. Bagi saya lebih baik kita tidak tahu. Kalau perasaan ingin tahu itu menghantui kita. Dan orang ni saya boleh cari. Sebab jiran-jiran kan. Orang ni saya boleh jumpa. Jadi kalau perasaan ingin tahu tu menghantui, saya terus baca wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Surah Ghafir ayat 44. Jika kita berada di satu persimpangan, satu situasi yang tak boleh settle dalam fikiran kita, tak boleh settle dalam hati kita, tergiang-giang ataupun teringat-ingat, terpanggil-panggil. Situasi macam situasi saya malam tadilah. Macam bila saya cerita kat suami, cik suami kata, boleh je tanya je lah, baru boleh, kita sekadar nak tahu je. Saya kata, tak, saya dah settle dah. Maksud saya dah settle, saya dah serahkan kepada Allah. Dengan ayat surah Ghafir ayat 44. Dulu kan memang viral ayat tu, Masya Allah. Dan daripada perbahasan alim ulama, memang ayat itu termasuk dalam doa. Surah Ghafir ayat 44. Wa ufawwidu amri ilallah. Daku menyerahkan urusanku kepada Allah. Wa ufawwidu ni maksud dia menyerahkan bulat-bulat. Wa ufawwidu amri ilallah. Daku menyerahkan urusanku bulat-bulat kepada Allah. Urusan apa ni? Urusan nak tahu ni. Urusan rasa sedih ni, ada jiran yang selama ni yang kita tak tahu pun rupanya dia ada sangkaan buruk pada kita sampai dia benci kita. Lepas tu urusan apa sajalah yang unfinished business. Tuan-puan faham ya? Urusan yang tak boleh diselesaikan. Ada orang nak selesai dengan dia tanya, baru dia rasa settle. Tapi saya nak settlekan urusan ni dengan saya tak nak tanya, walaupun hati nak bertanya. Lalu kita baca wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Sesungguhnya Allah Maha melihat keadaan hamba-hambanya. Bila baca tu, Allah Maha tahu keadaanku, aku tertanya-tanya. Tapi urusan nak tertanya-tanya ni aku serahkan kepadamu. Tarik nafas dah, lupakan. Settle. Ada banyak keadaan, kita tak perlu pun nak berlebihan. Kita tak perlu pun nak pergi detail. Tak perlu pergi detail pun. Cukup sekadarnya serahkan kepada Allah. Serahkan kepada Allah. Ada banyak perkara. Kadang-kadang ada orang baru nak cerita, Ustazah saya ada nak sampaikan ni, tapi harap Ustazah sabar. Saya akan kata, benda tu perlu tak saya tahu? Ada perlu tindakan apa-apa ke? Ataupun sekadar nak bagi tahu something yang ni. Saya rasa Ustazah tak tahu pun tak apa. Kalau macam tu, jangan bagi tahu saya. Tapi terganggu tak? Terganggu. Tertanya tak? Tertanya.
Geram tak? Geram. Tapi wa ufawwidu amri ilallah. Dan aku menyerahkan urusanku kepadamu ya Allah. Hatiku tertanya-tanya ya Allah. Urusanku sekarang ni tertanya-tanya. Urusanku sekian. Masalahku sekian-sekian. Sesungguhnya engkau maha mengetahui keadaan hamba-Mu. Engkau ya Allah. Engkau tahu aku sedang resah gelisah. Aku sedang sekian-sekian. Jadi bila lama tu Allah hilangkan, Allah lupakan kita, disibukkan kembali dengan urusan-urusan kita, maka ketika itu kita faham bahawasanya Allah memang tidak mahu kita tahu. Jadi tuan-puan sekalian, orang yang suka kita, kita syukur. Orang yang sayang kita, kita sayang kembali. Kan, kita syukur. Tapi kalau orang benci kita pun terimalah seadanya. Sebab kita juga pernah membenci orang tanpa sebab. Dan begitulah, kita pun pernah tak suka orang tanpa sebab. Jadi sangkaan-sangkaan buruk ni, sebab itu Allah sebut di dalam Al-Quran, jangan kamu bersangka-sangka. Kerana kebanyakan sangkaan itu tidak benar. Allah memberi amaran kepada kita, janganlah kamu bersangka-sangka, kerana kebanyakan sangkaan itu tidak benar. Dan ramai mana orang menyebarkan sangkaan sehingga orang percaya itu benar, dah jadi fitnah. Saya ulang lagi sekali, amaran Allah di dalam Al-Quran, janganlah kamu bersangka-sangka, kerana kebanyakan sangkaan adalah tidak benar. Apa yang berlaku bila orang sebar-sebarkan bermula daripada sangkaan, akhirnya orang ingat itu adalah perkara yang benar, dia bertukar sangkaan menjadi fitnah. Bila fitnah, dosa fitnah sangat berat. Al-fitnatu asyaddu minal qatl, itu firman Allah yang lain. Dosa menyebarkan fitnah lebih berat daripada dosa melakukan zina. Kalau zina, dosa dia dengan Allah. Zina ini suka sama suka. Kalau rogol, betul, itu adalah dosa dia dengan orang yang dirogol. Lagi orang dirogol itu, orang yang diperkosa itu tak maafkan, dia tak selesai sampai akhirat. Tapi berzina ini suka sama suka. Jadi kedua-duanya melakukan dosa yang keji, hina, yang dahsyat dengan Allah. Jadi kedua-duanya kalau bertaubat, suci bersih. Tetapi bila menyebarkan fitnah tentang seseorang, bila mengumpat, mengeji, menghina seseorang, dia adalah dosa sesama manusia, kena settle sesama manusia. Jadi kita kena faham, ada dosa dengan Al-Khaliq, dengan Allah, ada dosa dengan makhluk, iaitu dengan makhluk, sesuatu selain daripada Allah. Jadi dosa yang lagi susah untuk disettlekan adalah dosa dengan manusia, bukan dosa dengan Allah. Dosa dengan Allah, dengan kita mohon ampun, kita istighfar, kita sekian-sekian, kiranya kalau Allah terima, alhamdulillah settle. Tapi dengan manusia bukan mudah. Nak berhadapan dengan manusia, kan, boleh jadi ada manusia yang tak boleh maafkan kita, maka merayulah macam mana kita akan diadili dan dihakimi di akhirat kelak. Maksudnya manusia berhak untuk memaafkan atau tidak. Bahkan ada orang tanya saya, Ustazah, berdosa tak saya tak maafkan mak saya? Lepas tu dia cerita apa perbuatan mak dia. Mak dia dera daripada kecil. Mak dia panggil dengan panggilan yang hina dan keji, dengan semua binatang. Mak dia pulaukan dia. Sebab saya ni lahir, mak saya tak bersedia, mak saya benci saya. Sebab mak saya tak sihat. Sekian-sekian, dan daripada kecil memang mak benci-benci. Saya hanya dapat kebencian daripada seorang ibu. Kan, sampai engkau ni anak yang bawa sial, engkau ni gini-gini. Sampailah sekarang, Ustazah, saya balik, saya nak peluk, nak sentuh mak pun mak tak nak. Saya tak tahu kenapa, apa dosa saya. Saya nak cerita keadaan begini memang berlaku, bukan dalam drama sahaja. Menangis-nangis, tak esak-esak cerita ni. Kan, dianggap membawa sial, keburukan dalam keluarga, nak dibuang daripada kecil, tapi tak ada siapa yang dia boleh bagi. Jadi macam mana anak begini kan? Dia kata, Ustazah, dosa tak saya tak maafkan mak? Saya jawab begini, siapa pun orang yang menzalimi kita, menyakiti kita, siapa pun orang-orang yang melakukan keburukan kepada kita, bukanlah berdosa. Maksudnya kalau kita tidak memaafkan. Namun ingatlah, barang siapa yang memaafkan manusia akan mendapat kemaafan Allah. Saya pun tanya pada dia, dosa mak kamu memang banyak dan sangat dahsyat. Tapi saya nak tanya, dosa kamu dengan Allah banyak tak? Dosa kamu dengan manusia lain banyak tak? Memanglah banyak, Ustazah, dosa dengan Allah banyak. Banyak sangat. Jadi nak tak diampunkan oleh Allah? Nak, mesti nak. Maka maafkanlah mak. Maafkanlah siapa pun. Sekarang ni puan macam mana kehidupan? Alhamdulillah kehidupan saya baik. Allah berikan saya suami yang penyayang, yang saya tak pernah dapat kasih sayang. Dan alhamdulillah dapat mertua penyayang
Itulah kali pertama saya mendapat kasih sayang daripada seorang ibu. Saya kata, nampak tak? Allah gantikan. Puan tahu tak, ada orang yang dibesarkan dengan kasih sayang ibu ayah, tapi bila bernikah dapat suami yang zalim, suami yang kasar, dapat mertua yang benci. Jadi bagi puan, mana lebih baik situasi? Sama ada membesar tanpa kasih sayang tapi menua dalam kasih sayang. Maksud membesar tanpa kasih sayang, tapi bila usia dewasa sampai mati dalam kasih sayang. Ataupun kan, pada waktu kecil tak ada kasih sayang, tapi sekarang puan menikmati kasih sayang bersama suami dan anak-anak. Lepas tu dia sebut kalau boleh nak dua-dua, tapi masa tidak boleh diundur. Yang berlalu sebenarnya bukan satu perkara yang lebih penting berbanding apa yang kita akan lalui akan datang. Dan terbukti puan menjadi orang yang kuat pada hari ini. Sebab sejarah hidup yang begitu perit telah membuatkan puan orang yang kuat pada saat ini. Ini antara cerita saya nak cerita. Saya jumpa beberapa orang dalam minggu lepas. Ini di antara ceritanya. Jadi tuan-puan sekalian, memang bukan senang. Saya tak cakap Ustazah senanglah cakap, orang yang didera je faham, orang yang kena mental torture je faham. Saya tak kata ia ringan, saya tak cakap ia mudah. Saya cuma berikan beberapa pilihan. Puan nak tanggung bawa beban sampai akhir hayat, kan? Apa yang ibu buat, ataupun puan nak lepaskan kepada Allah demi mendapat kemaafan Allah, maka maafkan manusia walaupun manusia itu tidak layak untuk dimaafkan. Tapi kerana kita sangat mendambakan kemaafan Allah, maka kita maafkan manusia. Kalau fikirkan manusia yang buat zalim pada kita itu, kita rasa tak mampu nak maafkan. Kita rasa tidak mampu, kan? Tidak layak dan tidak mampu beri kemaafan. Saya pegang tangan dia, saya kata, maafkan ibu demi kemaafan Allah. Saya bukan cakap maafkan ibu demi ibu. Kalau buat kerana mengenangkan ibu, mungkin tak kuat. Sebab ibunya tu menzalimi dia masih lagi berterusan. Walaupun dia dah kahwin, kalau dia balik, ibu dia buat tak tahu. Ibu dia kata, baik engkau tak payah balik. Sampai dah kahwin sekarang pun. Kata, Ustazah sakit dan perit sangat Ustazah nak terima kata-kata daripada seorang ibu. Dia benci saya pada kecil sampai sekarang. Bila saya tanya punca apa, engkau punca sial. Macam itulah jawapannya. Engkau punca ni apa semua. Jadi, macam mana dia nak terima? Tuan-puan sekalian, bukan senang. Jadi sebab itu kita kata ada orang tak dapat memaafkan manusia kerana manusia itu memang tak layak. Memang teruk sangat, memang dahsyat sangat. Tapi saya kata ibu begini adalah ujian bagi kamu. Sejauh mana kamu mampu terus berbakti kepada ibu kamu. Allah uji, dan boleh jadi ibu kamu ni pun ada masalah gangguan, masalah mental torture. Mungkin dia dibesarkan dengan penderaan emosi daripada ibu ayah dia. Lepas tu anak ni kata betul, memang sebenarnya mak saya pun mangsa penderaan emosi. Sebab itu dia lepaskan kepada saya. Dalam ramai anak, saya tak pasti berapa orang adik-beradik dia, sayalah yang menjadi tempat punching bag dia. Yang lain tak macam saya, yang lain dia okey. Tapi saya terima seadanya Ustazah. Mungkin dengan cara itulah dia boleh lepaskan tekanan, dia juga mangsa dera. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, terlalu banyak cerita-cerita manusia yang boleh jadikan pengajaran bagi kita. Jadi subhanallah, saya pujuk, saya kata, puan maafkan ibu demi kemaafan Allah. Kalau demi ibu, bukan mudah. Ingatlah, dengan kita memaafkan dan lagi susah kita dapat memaafkan orang, lagi tinggi nilai kemaafan yang kita akan dapat daripada Allah. Jadi kata, insyaAllah Ustazah, saya maafkan ibu saya demi kerana kemaafan Allah, demi kerana syurga Allah. Masya Allah, muslimin muslimat. Kita belum zikir rahmat. Belum zikir rahmat lagi. Saya cakap pun tak berhenti, kan? Tak berhenti. Alhamdulillah, kesihatan dah kembali pulih. Syukur, Alhamdulillah. Kita nak jemput Encik Suami untuk memimpin zikir rahmat. Sebab saya perlukan ni sekejap sebelum nak baca hadis kita, pengajian kitab Riyadhus Salihin kita. Masya Allah, Allahu Akbar. Encik Suami, kerusi baca zikir rahmat, ya. Pink hari ini, ya, penampilan pink. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruskan terus, Betul. Mukadimah sikit je. Mukadimah sikit je. Okay. Tak perlu baca hadis tu balik. Siapa-siapa sikit kan. Okay.
InsyaAllah Assalamualaikum semua bagi yang baru mengikuti kuliah pagi ini. Dan insyaAllah kita teruskan dengan zikir rahmat yang di mana kita insyaAllah akan mendapatkan ganjaran yang sangat-sangat istimewa dan sangat-sangat terbaik, iaitu barang siapa yang membacakan 100 kali zikir rahmat ini, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, akan diberikan pahala seumpama membebaskan 10 orang hamba, dan pahala membebaskan satu orang hamba seumpama membebaskan anggota badannya daripada neraka, dan seterusnya membebaskan dirinya daripada neraka. Bayangkan 10 orang kita bebaskan, pahalanya cukup besar, dan Allah nak membawa kita semua ke syurga Allah SWT. Seterusnya diberikan 100 kebaikan dan dijauhkan dengan 100 keburukan, kemudian dijauhkan daripada gangguan jin syaitan. Tidak ada orang yang banyak ataupun baik amalnya melainkan orang yang banyak berzikir dengan kalimah inilah, insya-Allah. Jadi insya-Allah sama-sama kita merebut peluang pahala berganda dalam tawaran Allah yang cukup-cukup hebat ni, insya-Allah. Tawaran ni kita kena rebut, walaupun tak nampak, kena yakin tawaran tu sangat-sangat hebat dan ada. Kalau tawaran pasaraya memang ada 30%, 40% berebut-rebut kita pergi sebab nampak dengan mata kita walaupun ditawar pada 2 pagi. Tapi insya-Allah keyakinan kita pada tawaran Allah ni sangat hebat. InsyaAllah kita berusaha bersungguh-sungguh untuk tidak tinggalkan, dan yang bagi yang baru mengikuti, insyaAllah kita cuba amal, dan insyaAllah kita akan lihat sesuatu yang berbeza dalam diri kita lah, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah. Setelah selesai 50 kali kita bacakan zikir ini, alhamdulillah, moga-moga keyakinan kita bertambah, insya-Allah. Keyakinan kita bertambah tentang janji-janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita dalam memberi kelebihan dengan pahala-pahala kita ni. Insya-Allah kita ni banyak dosa, kita kena banyak amal dalam mencari pengampunan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Makluman sedikit, ustazah akan bersama dengan mereka yang berada di Seremban 2 kerana ceramah akan diadakan pada pukul 10.30 pagi ini di Surau Al-Khudwah, Seremban 2. Penduduk Negeri Sembilan dan sekitarnya dijemput semua untuk bersama dengan tajuk kelahiran yang membawa cahaya. Kelahiran yang membawa cahaya, insya-Allah pukul 10.30 di Surau Al-Khudwah, Seremban 2, depan dengan Ayan. InsyaAllah sama-sama turun dan boleh berselfie dengan ustazah. Okay. InsyaAllah. Kita sambung lagi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah,
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Sadaqallahul Azim. Subhanallah. Terima kasih Encik Suami. Okey. Zikir tu kita dah baca 100 kali. La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Wahdahu la syarikalah, tiada Tuhan, dialah satu-satunya, tidak ada sekutu baginya. Wa huwa ala kulli, wa huwa, wa huwa, ya, wa huwa, dan dialah, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah yang maha berkuasa di atas segala sesuatu. Jadi alhamdulillah muslimin muslimat. Ada yang kata Ustazah kenapa laju, saya tak sempat. Jadi sebenarnya kalau baca perlahan dia tak jadi mengah sangat lah. Kalau siapa yang baca kuat tu jadi mengah.
Tapi kalau baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Okey je. Macam tu. Okey. Jadi insya-Allah muslimin muslimat dimati Allah sekalian, kita akan masuk ke pengajian kuliah Riyadhus Salihin kita. Jadi pada pagi ini kuliah kita ni siri yang keberapa? Ada siapa yang buat catatan tak? Hari ini kuliah Riyadhus Salihin siri yang keberapa ya? Sahabat-sahabat di online dan juga cik suami ada tak makluman? Okey, siapa yang tahu hari ini siri yang keberapa? Ya, ada yang tanya boleh tak nak baca maksurat kalau haid ke nifas ke dalam keadaan berhadas besar? Jawapannya boleh. Walaupun dalam bacaan maksurat itu terkandung bacaan Al-Quran. Contohnya Al-Fatihah, ayat-ayat daripada surah Al-Baqarah, ada ayat kursi, ada 3 kul, semua tu boleh baca. Dan semua doa tak ada masalah. Nak baca zikir tadi tu 1000 kali pun tak ada masalah bagi orang yang uzur. Apa-apa zikir tidak ada masalah. Wanita yang haid, nifas ataupun yang dalam keadaan berhadas besar. Hari ini siri yang keberapa muslimin muslimat dimati Allah sekalian? Hari ini kuliah Riyadhus Salihin kita siri yang ke-206. 206. Jadi kitab yang kita merujuk kepada kitab ini Riyadhus Salihin, maksudnya taman orang soleh. Dan alhamdulillah kita dah masuk ke bab yang ke-13, iaitu banyaknya jalan kebaikan. Jadi subhanallah, bab ini menghimpunkan ilmu berkenaan dengan banyaknya jalan-jalan kebaikan yang boleh jadi kita sendiri tidak tahu bahawasanya amalan tersebut sangat besar di sisi Allah. Dan kita baru tahu ilmu-ilmu yang berkaitan dengan mudahnya nak buat pahala, dan sebenarnya laluan ke syurga itu lebih banyak daripada laluan ke neraka. Dan untuk membuat kebaikan itu lebih mudah berbanding nak buat kejahatan. Nak buat maksiat, nak buat jahat lebih payah berbanding nak buat kebaikan. Dan banyak bila kita tidak belajar, banyak yang kita tidak tahu. Oh, besar rupanya ganjaran buat benda ni. Oh, rupanya ini ada disebut dalam hadis Nabi sekian-sekian. Jadi bab ini insya-Allah saya harap sahabat-sahabat semua tidak tinggalkan. Sahabat-sahabat tidak merasa kalaulah anda perlu bekerja, sekarang dah pukul 8 lebih kan. Saya tahu ramai yang kena live Ustazah, saya dah kerja. Sekarang ni kita ada 4,200, 1,800, 456, 7,000 lebih tadi tu kan. 7,000 lebih yang hadir tadi, tapi dah pukul 8 dia orang kena masuk kerja, kena off dah. Jadi tak apa, dengar balik malam nanti supaya tidak ketinggalan satu ilmu, bukan satu ya, banyak ilmu daripada bab ini, iaitu bab banyaknya jalan kebaikan. Bab menerangkan betapa banyaknya jalan kebaikan. Jadi pada pengajian pada kali ini kita akan membaca hadis Nabi yang agak panjang. Jadi saya baca seorang-seorang saja, sahabat-sahabat boleh dengar. Biasanya kita baca dan kita minta sahabat-sahabat ikut. Jadi saya baca perlahan-lahan kan. Saya baca 1, 2, 3 patah. Saya biarkan ada ruang masa untuk sahabat-sahabat ikut. Tapi untuk bacaan hadis kali ini saya baca saja, tuan-puan boleh dengarkan. Dengar saja pun dah dapat pahala ya. Okey. Hari ini pengajian siri yang ke-206. Betul je? 206. Kita dah setahun setengah dah. Bulan 6 tahun depan cukup 2 tahun. Hari ni siri yang ke-206. Jadi ada orang baru masuk hari ni, Ustazah kuliah apa ni? Kita buat setiap hari. Daripada hari Ahad sampai hari Sabtu. Cuma majlis zikir Sabtu dan Ahad majlis zikir saja. Hari Isnin sampai hari Khamis kita baca kitab Riyadhus Salihin. Anda nak beli kitab boleh, sangat bagus. Anda tak beli pun tak apa, mungkin tak mampu. Tapi kalau dah mampu, belilah. Sebab kita buat kuliah berkitab ni, bukan kuliah maksudnya umum, berdasarkan tajuk-tajuk yang dipilih, tak. Kita belajar baca kitab daripada muka surat ke muka surat. Boleh tengok kita dah baca, ini yang kita dah baca. Kita tak ada skip, kita baca semua hadis. Lepas tu ini yang belum dibaca. Mungkin 2-3 tahun baru habis ni. Jadi anda boleh beli kitab ini melalui kami. Nanti adalah yang share maklumat kalau nak beli. Kalau anda nak beli dengan siapa pun, dengan penjual buku mana pun, dengan kedai buku mana pun, tak ada masalah. Pastikan tajuk sama, Riyadhus Salihin, Taman Orang Soleh. Walaupun anda cari tak jumpa warna yang sama, edisi yang sama, daripada penerbit yang sama, it's okay. Anda belilah apa pun asalkan namanya kitab Riyadhus Salihin, kerana kedudukan dan susunan hadis akan exactly sama. Contohnya, pada pagi ini kita akan membacakan hadis yang keempat dalam bab yang ke-13.
Dan ia merupakan hadis yang ke-120 dalam susunan kitab Riyadhus Shalihin. Bila anda buka kitab yang berbeza sekalipun, anda akan jumpa hadis yang sama. So, dengarkan ya, saya akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Anhu anna sa'a qalu anna nasan qalu ya Rasulullah dhahaba ahlu dusur bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تحليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر رواه مسلم. Masya Allah. Hadis ini begitu indah. Hadis ini akan menjawab banyak persoalan. Betapa Islam ini satu agama yang mengiktiraf apa jua perbuatan yang baik, bahkan jika perbuatan itu kita sangkakan mengikut hawa nafsu sekalipun, namun melalui jalan yang halal, maka ia diberikan pahala. Masya Allah, Allahu Akbar. Soalnya betapa Allah ni nak berikan kita syurga, betapa Allah ini nak mudahkan kita ke syurga. Allah jadikan banyak sebab untuk diberi pahala. Sampai kita terasa, ni pun dapat pahala ke? Oh, tak tahu pula ni pun jadi ibadah. Subhanallah. Macam mana kita nak tahu? Tidak ada cara lain melalui jalan ilmu. Melalui jalan kita hadir dalam pengajian-pengajian, membacakan firman Allah dan penjelasan, ataupun hadis Nabi dan penjelasan. Baik, kita akan tengok maksud hadis ini. Daripada Abu Zar, bahawa orang-orang berkata, maksudnya ketika ini Nabi berada di kalangan sahabat-sahabat, berhadapan dengan beberapa orang manusia, lalu orang-orang ataupun mereka berkata, maksud bukan seorang ni, ramai. Mereka berkata, ya Rasulullah, orang-orang kaya pergi dengan membawa banyak pahala. Mereka melakukan solat sebagaimana kami juga solat. Mereka berpuasa sebagaimana kita juga berpuasa. Sementara mereka dapat bersedekah dengan kelebihan harta-harta mereka. Okey. Orang-orang yang bertanya pada Nabi ini adalah mereka yang fakir dan miskin, yang tidak ada harta untuk disedekahkan. Tuan-puan sekalian, di kalangan kita ramai dia kata dia orang susah, tapi harta dia banyak. Kat rumah ada je harta, makanan pun ada. Cuma dia tak senang macam orang senang. Dia tak kaya macam orang kaya. Dia mungkin orang sederhana, tapi dia rasa dia miskin. Tapi sahabat Nabi ni, tuan-puan sekalian, yang mengatakan mereka ini tidak ada harta ni, memang benar-benar tak ada. Memang betul-betul kosong. Kalau pergi rumah tu, tak ada apa. Habuk pun tak ada. Nak cari sebiji kurma pun tak ada. Yang benar-benar miskin. Kalau baju mungkin ada sepasang je. Sebab ada sahabat Nabi yang sangat susah, baju sepasang isi, sepasang suami. Dan isteri itu pula tak ada pakaian yang boleh menutup aurat dengan sempurna. Sebab ada kisah sahabat Nabi ni bila pergi solat, dia akan balik dengan cepat. Sampai orang tertanya-tanya kenapa dia terburu-buru. Rupanya dia kena balik dengan cepat sebab pakaian dia akan diberikan pula kepada isterinya pakai. Sebab isteri nak solat tapi tak ada pakaian yang cukup untuk tutup aurat. Jadi mungkin dia buka kain dia ke, dia wallahualam apa untuk bahagian menutup aurat isteri. Jadi kemiskinan sahabat-sahabat Nabi ni miskin yang betul-betul. Kita pula ramai yang mengaku hidup susah tapi sebenarnya tak susah sangat. Kalau pergi kat rumah masih ada kerepek, ada roti, ada beras, ada sardin, ada makanan. Tapi cuma tak senang macam orang senang, tak kaya macam orang kaya. Maksudnya tuan-puan sekalian, bila sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, orang-orang kaya pergi dengan membawa banyak pahala. Soalannya orang kaya ni, kalau jumpa Allah, banyak pahala dia. Sebab mereka juga solat sebagaimana kita solat. Mereka juga berpuasa sebagaimana kita berpuasa. Sementara mereka itu boleh bersedekah dengan banyak. Sedangkan kami ni tak mampu bersedekah.
Tuan-puan sekalian, sebelum saya pergi kepada hadis seterusnya, tolonglah kita berhenti mencela kekayaan. Saya sebutkan begini sebab ada di kalangan kita, bila kita melihat ada orang kaya, kita cela. Kita kata orang itu lupa akhirat, kejar dunia. Kita kata orang kaya tersebut adalah orang yang lalai. Kan? Orang yang banyak menghabiskan masanya dengan dunia. Orang yang dalam hatinya mencintai dunia. Bahkan sebenarnya bila kita perhatikan, ramai orang susah, orang miskin, hatinya penuh cinta kepada dunia. Dan bila kita kenal ramai orang kaya, hatinya tak ada dunia. Dia boleh bersedekah dengan senang. Dia boleh bagi 10,000 sekelip mata. Tuan-puan sekalian, Masya Allah, di dalam sejarah Islam, ramai orang-orang dan sahabat-sahabat Nabi yang kaya. Tetapi mereka bukan hanya kaya harta, mereka juga kaya iman, mereka juga kaya jiwa. Sebab itulah, kaya bukan satu benda yang hina. Tetapi yang hina apabila orang kaya itu, dia tidak memiliki kekayaan jiwa dan dia tidak memberikan nafkah di jalan Allah. Itu baru hina. Kaya itu sendiri itself tidak hina. Yang hina adalah orang yang menguruskan kekayaan dia tu. Bagaimana dia menguruskan kekayaan. Jika dia menimbun-nimbun harta, itu tercela. Tapi bila diberikan kekayaan, lalu dia menyebarkan dan dia melakukan infak, maka itu bukan kehinaan. Subhanallah, bahkan kita dapati ramai orang yang sederhana hidup kedekut. Orang yang miskin kedekut. Sebab sahabat Nabi walaupun miskin, walaupun hidup sederhana, mereka tetap bersedekah mengikut kadar kemampuan mereka. Dan ramai orang miskin hari ini, dia tidak ambil peluang untuk sedekah. Alasannya, saya pun orang susah, saya yang patut terima sedekah, takkan saya pula nak sedekah. Padahal takkan dia tak mampu nak sedekah dengan RM2, dengan RM1, dengan RM5. Sebab sahabat Nabi, walaupun susah macam mana, bila Nabi menyeru untuk sedekah, mereka semua balik ke rumah mencari apa harta yang boleh beri. Sampai Nabi sebut, bersedekahlah kamu. Nabi kata, sadaqatun junnah. Sedekah itu perisai daripada api neraka. Sedekah itu adalah burhanun, satu bukti yang nyata, satu peguam bela yang akan menyaksikan kamu di akhirat kelak. Lalu Nabi berpesan, sedekahlah kamu walaupun dengan separuh biji kurma. Maksudnya, kalau orang ni kat rumah dia dah tak ada apa-apa makanan, habuk pun tak ada, yang ada sebiji kurma. Nabi kata, separuh sedekah, separuh kamu makan. Bukan Nabi kata kalau yang ada kurma saja tu tak apalah, tak payah sedekah. Tak. Nabi menuntut dan Nabi memberi motivasi. Nabi mengajak bukan hanya orang kaya untuk bersedekah. Nabi juga mengajak orang miskin untuk bersedekah. Supaya orang miskin juga mendapat perisai daripada api neraka Allah. Namun ada sebahagian sahabat, tak ada apa pun. Sebiji kurma pun tak ada, separuh kurma pun tak ada. Yang bagi beginilah yang jumpa Nabi lalu bertanya, ya Rasulullah, untunglah orang kaya. Kan? Mereka solat seperti mana kami solat. Mereka berpuasa seperti mana kami puasa. Tapi mereka bersedekah dan kami tidak mampu sedekah. Jadi sahabat-sahabat Nabi ni dia tak cela pun orang-orang kaya. Untunglah dia tu kaya, gini-gini. Tak, dia orang tak mencela. Sebab mereka tahu sahabat-sahabat Nabi yang kaya raya itu akan menyumbang kembali kepada agama Allah. Dan mereka cemburu. Mereka cemburu dengan cara yang benar. Tapi hari ini sesama Melayu tu tak cemburu dengan iri hati yang kotor, yang jijik. Sebab itu kadang-kadang sama-sama berniaga, sama-sama cuba meruntuhkan, sama-sama sekian-sekian. Jadi subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian, sama ada miskin, sederhana ataupun kaya, semuanya perlu diuruskan mengikut syariat. Ada orang sederhana, kehidupannya bukan berlandaskan syariat. Ada orang miskin, bukan dalam rahmat Allah. Maksudnya, bagi kita yang melihat dunia ni tak ada apa-apa, apa sangat kalau kita tengok rumah orang besar, kita orang besar, dia beli handbag mahal. Kalau kita yang beria sangat, mahalnya handbag dia. Tahu tak handbag dia tu RM15,000. Tu handbag dia RM30,000 tu. Membazir. Sebenarnya, adakah kita terlalu membesarkan? Semalam bukan semalam lah, sebelum ni saya ada jumpa. Ada orang tu kan, saya tahu handbag dia mesti mahal. Tapi mulut tu gatal nak tanya. Mulut handbag kecil je. Saya kata, berapa handbag ni ah? Boleh ke kawan-kawan kan? Saya tanya lah. Lepas tu dia segar-segar nak cakap, dia pun kata RM15,000. Saya kata, ya Allah, kecil ni RM15,000. Lepas tu saya tanya soalan dia apa tahu? Saya tanya, kamu beli handbag, saya tak panggil dia kamu ya. Kamu beli handbag RM50,000 ni, ketika tu dalam akaun ada duit berapa? Dia kata, saya tak beli handbag semahal ini, melainkan sebelum dalam akaun saya ada 1 juta.
Saya kata 1 juta tu akaun personal ke akaun bisnes? Akaun personal. Akaun bisnes tu cerita lain. Itu lagi berjuta-juta, puluh juta kot. Tapi akaun bisnes, saya kata patutlah. Ya, saya tak beli sebelum saya capai 1 juta, maksudnya akaun peribadi. Kemudian saya juga kenal beliau seorang yang bersedekah juga, nilai yang sangat tinggi, sangat tinggi. Ketinggian tu, maksudnya kalau 1 juta, dia boleh sedekah 500,000, 200,000, 300,000. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, bagi orang yang dah tahap kemampuan dia 1 juta adalah simpanan, apa sangat kalau handbag 10,000, 15,000, 20,000, kan? Jadi kita yang tak faham bagaimana seseorang itu diberikan Allah kekayaan, dengan kekayaan yang sama juga dia membantu dan dia sedekah dan dia infak di jalan Allah juga, sangat-sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Bukan main puluh-puluh ribu, sekali sedekah main ratus ribu. Contoh kan, sana ibu gini capa-capa ratus ribu, 1 bulan beratus ribu. Bagi saya yang dengar, saya kata, ya Allah, banyaknya sedekah kamu, banyaknya kamu tolong madrasah-madrasah, banyaknya bayar gaji-gaji guru-guru pondok, banyaknya kamu bagi pada pembangunan masjid, pembangunan surau. Ya Allah, untungnya. Soalannya kita dengar, untungnya jadi kamu, ya Allah, untungnya. Tu apa sekalian? Kekayaan yang datang bukan bergolek, dengan usaha keras, dengan banyaknya pengorbanan demi pengorbanan perlu dilalui. Sebab itu sebenarnya bila kita jumpa orang macam ni, kita mendoakan dia. Sebab kerana dia banyaknya institusi agama, banyaknya madrasah-madrasah yang terus boleh sustain, guru-guru boleh mengajar. Sebenarnya ramai sangat orang-orang kaya yang menanggung gaji para guru, yang menanggung gaji para ustaz-ustazah yang mengajar di pusat tahfiz, di madrasah-madrasah. Dan ramai orang kaya di Malaysia yang saya jumpa, dia menanggung kos pengajian orang-orang yang tidak mampu belajar. Sampai ada seorang tu, dia menanggung dah beratus pelajar-pelajar yang belajar di pondok, belajar di sekolah, yuran. Bukan puluh, beratus-ratus. Bayangkan dia nanggung daripada sekolah menengah sampai ke universiti, dia sambung, dia tanggung. Sampai anak orang fakir miskin ni, sampai habis universiti, sampai dapat kerja. Oh, subhanallah, Allahu Akbar. Cuma mereka ni tak declare, okey, saya dah menampung 200 orang. Dia orang tak declare. Tetapi dia menghadapi apa? Pandangan serong manusia. Bila hanya tengok zahir, rumah besar macam istana, macam tengah nak mati. Oh, kereta mahal macam apa, membazir, tak membantu orang yang susah. Sedangkan kita tak tahu berapa ramai orang susah dia bantu, berapa orang sekian-sekian. Dan disebabkan persepsi buruk inilah, makin ramai orang rasa seperti enggan, macam tidak mahu bergaul dengan masyarakat, menjauhkan diri pada masyarakat kerana dipandang serong. Jadi sebenarnya masalahnya di mana? Masalahnya kita ni tuan-puan sekalian yang terlalu memandang besar dunia. Boleh jadi mereka tu tak pandang besar pun dunia. Kita ni terlalu pandang besar. Tengok tu ni. Jadi rupanya hati kita yang bermasalah. Bagi kita yang tak pandang besar dunia, kita tengok dunia yang ada pada tangan orang yang luar biasa, kita tengok tak ada apa pun. Kita tengok, oh, okey, ni saya pernah pergi dah jemputan tu, rumah dia, rumah saja dalam 2 ekar. Bayangkan rumah dia je 2 ekar. Saya kata, berapa luas ni? Luasnya kawasan rumah. 2 ekar. Rumah 2 ekar. Kita pun kata, astaghfirullahaladzim. Tapi bila kenal-kenal, jadi bagi kita, oh biasa je. Sebab kita sendiri memandang dunia itu kecil. Kenapa kita nak pandang terlalu besar, terlalu hebat? Jadi bila kita pandang dunia terlalu kecil, kita tahu semua ini milik Allah. Dan baguslah dia tahu apa yang dia perlu buat dengan rezeki Allah bagi. Dan dia bukan dapat rezeki itu bergolek, bukan dapat percuma, dengan pengorbanan, dengan usaha keras, dengan pelbagai cara. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, kita susah ke, kita sederhana ke, kita kaya ke, tak ada beza sikit pun di sisi Allah. Yang memandang ia berbeza kita manusia. Sama ada kita pandang dunia ini besar ataupun dunia itu kecil. Pandangan itu bergantung pada kita. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi pandanglah dunia itu hina. Dunia itu tidak ada apa-apa. Jadi bila kita melihat ada dunia pada tangan manusia lain, tak ada masalah, tak ada timbul hasad dengki, tak ada rasa macam sangka buruk, tak ada fikir yang bukan-bukan, tak ada apa pun. Subhanallah, Allahu Akbar. Dan memang kalau boleh kita nak begitu begini untuk bahagian dunia. Dan kadang-kadang Allah tak izinkan kita dapat. Kerana Allah nak bagi bahagian akhirat. Allah nak bagi bahagian syurga. Apa yang Allah tak kurniakan di dunia, walaupun kita usaha, lalu kita sabar dan redha, Allah pasti akan berikan kepada kita di akhirat kelak. Itu je.
Ada Allah dah bagi nikmat di dunia, yang kita bimbang terkurang nikmatnya di akhirat. Kalau dia tidak cukup, dah manage betul-betul. Jadi, subhanallah, pandanglah dunia ini kecil, pandanglah dunia ini rapuh, pandanglah dunia ini sementara. Maka kita akan mampu bawa hati kita dengan cara yang betul. Okey, kita nak sambung hadis ini. Hadis ini sebenarnya menggambarkan sahabat Nabi yang bukan mengeji orang kaya di kalangan sahabat Nabi, tapi mereka memuji dan mereka rasa cemburu dengan cara yang benar. Sampai mereka kata, ya Rasulullah, orang-orang kaya pergi dengan membawa banyak pahala. Dia orang jealous ni. Dia kata, untunglah orang kaya bawa banyak pahala. Mereka solat sebagaimana kita solat. Mereka puasa sebagaimana kita puasa. Tetapi mereka mampu bersedekah dan kami tidak mampu sedekah, ya Rasulullah. Dan Rasulullah pun bersabda, bukankah Allah telah menjadikan untuk kalian segala sesuatu sedekah? Sesungguhnya dalam setiap tasbih merupakan sedekah. Maksudnya bagi orang yang betul-betul tak mampu, sebiji kurma pun tak ada kat rumah, betul-betul miskin, bagi orang yang begini, Nabi berikan peluang lain untuk sedekah, iaitu tasbih adalah sedekah. Apa dia? Subhanallah. Setiap takbir, iaitu Allahu Akbar, merupakan sedekah. Setiap tahmid, iaitu Alhamdulillah, merupakan sedekah. Dan setiap tahlil, iaitu La ilaha illallah, ialah sedekah. Kemudian, setiap kamu memerintahkan kebaikan, kamu suruh buat baik, kamu buat baik dan kamu menyebarkan kebaikan, itu adalah sedekah. Dan kamu melarang kemungkaran, itu pun sedekah. Dan bahkan kamu bersetubuh di antaramu dengan isterimu juga adalah sedekah. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah seseorang di antara kita yang mendatangi syahwatnya, iaitu bersetubuh, melakukan hubungan intim suami isteri itu dapat pahala? Lalu beliau bersabda, bagaimana pendapat kalian jika syahwat seseorang itu diletakkan dalam sesuatu yang haram? Adakah orang tersebut melakukan dosa? Maka demikian pula lah jika ia meletakkan syahwatnya dalam hal yang dihalalkan, ia mendapat pahala. Hadis riwayat Muslim. Hadis sahih riwayat Muslim. Muslimin muslimat, saya ulang balik. Sahabat Nabi ini bertanya kepada Nabi. Bukan bertanya macam meluahkan perasaan. Beruntunglah ya Rasulullah orang kaya. Mereka pergi ataupun mereka meninggal dan keadaan membawa pahala yang banyak. Kami solat, mereka pun solat. Kami puasa, mereka pun puasa. Tapi orang kaya bersedekah, kami tak mampu sedekah. Lalu Nabi pun menjawab, Allah telah menciptakan bagimu, bagi orang yang benar-benar miskin dan tak mampu, bagimu setiap tasbih, iaitu subhanallah, sedekah. Setiap tahmid, iaitu alhamdulillah, sedekah. Setiap takbir, iaitu Allahu Akbar, sedekah. Setiap tahlil, iaitu la ilaha illallah, adalah pahala sedekah bagimu. Setiap kamu membuat kebaikan dan kamu menyuruh orang buat kebaikan, itu sedekah. Sama seperti orang share perkongsian ni, dia sebenarnya sedang mengajak orang buat kebaikan tu. Dia tekan butang share, dia mengajak orang buat kebaikan, iaitu hadir majlis ilmu. Ada orang, dia sebarkan nahi mungkar. Dia tak reti nak tegur orang tentang aurat, tentang buat perbuatan tak senonoh. Lepas tu dia tengok ada Ustazah Asma buat teguran, dia pun share. Dengan niat dia nak cegah kemungkaran. Itu sedekah, Allah bagi pahala sedekah. Sama ada kita buat secara langsung ataupun kita ambil orang lain punya, kita share di FB kita, sebenarnya kita dapat pahala sedekah. 5 cara sedekah. Dan Nabi sebut yang ke-6. Dan kamu melakukan hubungan suami isteri yang halal, bersetubuh itu, berjima itu, Nabi kata itu sedekah bagimu. Lalu sahabat mula rasa pelik. Kalau tasbih, takbir, tahlil, semua itu nampaklah exactly ibadah. Tapi tiba-tiba Nabi sebut, dan kamu menyetubuhi pasanganmu, kamu melakukan hubungan suami isteri itu adalah sedekah bagimu. Lalu sahabat bertanya, adakah apabila kami mengikut hawa nafsu kami? Kami mengikut apa yang syahwat kami nak. Sebab bagi kita hubungan suami isteri itu kan ikut syahwat. Kerana syahwat kita bergelora, keinginan kita, lalu buat hubungan suami isteri. Namun jawapannya Nabi tanya balik, apakah pandanganmu bila menghalakan hubungan kehendak syahwat itu kepada perkara yang haram? Lalu jawapan maksudnya sahabat kata, bukankah ia berdosa? Nabi tanya. Ya, sahabat kata berdosa. Maka apabila syahwatnya dalam hal yang dihalalkan, ia memperoleh pahala. Sampaikan, itu yang saya sebut. Bayangkan ya, sampaikan ataupun sehinggakan melakukan hubungan suami isteri itu, Allah berikan pahala, muslimin muslimat.
Janganlah pula ada seorang isteri ni kan baru dapat macam semangat nak zikir, semangat nak buat solat, semangat nak buat ibadah. Bila suami ajak buat hubungan suami isteri, abang kita dah tua ni, banyakkan ibadah lah ya bang ya. Kan malam ni saya target nak bangun awal untuk ni, jadi saya nak tidur awal. Jadi abang faham-faham lah ya. Kalau tak nanti saya penat, saya tak boleh nak bangun. Saya target nak bangun pukul 3 pagi ni. Kita dah umur dah dekat 50 lebih ni kan, dah dekat 50, kita banyakkan ibadah lah ya. Ini salah faham. Sedangkan memenuhi kehendak suami dan melakukan hubungan suami isteri itu juga satu ibadah. Sebab itu ada doa yang dianjurkan bila nak melakukan hubungan suami isteri. Apa doanya sahabat-sahabat? Doanya adalah Allahumma inni a'udzubika. Doa dia. Doanya Allahumma jannibil Allahumma jannibi syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Allahumma jannibi syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Tuan-puan boleh cari doa untuk melakukan hubungan suami isteri. Maksudnya adalah Allahumma, ya Allah, jannibi syaitan, lindungi kami, lindungi daku. Jannibi syaitan, lindungi daku daripada gangguan syaitan. Wa jannibi syaitana ma razaqtana. Dan lindungilah kami daripada syaitan, lindungi kami daripada syaitan dengan apa yang engkau rizkikan. Dalam hubungan suami isteri, Allah rizkikan, yang pertama, boleh jadi Allah rizkikan anak. Yang kedua, boleh jadi Allah rizkikan cinta dan kasih sayang. Sebab banyak juga hubungan suami isteri bila diganggu oleh syaitan, bukan kasih sayang yang dapat, tetapi kebencian, kemarahan dan pergaduhan. Dan saya suka nasihatkan kepada pasangan suami isteri yang ada masalah hubungan suami isteri, kan, sampai masing-masing tidak mampu, masa hubungan suami isteri itu tidak berjalan dengan harmoni, kan, salah seorang bermasalah, mungkin sakit, daripada hubungan tersebut sukar nak dapat anak. Ini antara doa yang dianjurkan. Sebab apa? Syaitan memang cuba mengganggu hubungan yang halal. Kalau zina, syaitan memperindah. Kalau zina, syaitan bagi best, seronok, syok, kan, rindu-rindu, semua adalah. Tapi bila hubungan itu dihalalkan, mulalah syaitan mengganggu hubungan suami isteri sampai hubungan itu tidak berlangsung dengan harmoni. Patutnya hubungan itu merapatkan, tetapi boleh saling membenci, saling menolak, saling menghina. Bahkan pengalaman saya jadi perunding cara rumah tangga, banyak penceraian berlaku, puncanya adalah masalah hubungan suami isteri. Hubungan suami isteri. Contohnya kes suami bila nak bersama dengan isteri, dia kena pasang video lucah. Bila saya tanya kenapa encik buat macam tu, saya tak terangsang dengan isteri saya. Yelah, isteri ni dah berubah dah tubuh badan, dah melahirkan 5-6 orang anak, takkan sama dengan perempuan dalam video lucah. Dia hina isteri dia depan-depan saya. Isteri ni pun nangis. Sebab dah terbiasa merangsang nafsu dengan sesuatu yang haram, isteri yang suci dan halal tidak dapat dinikmati. Ada banyak lagi lah, dari segi kesihatan, begitu begini. Selalu saya kata, baca doa tak sebelum bersama dengan suami isteri. Saya kata, ingatlah, syaitan dia akan attack hubungan suami isteri, kerana dengan bermasalahnya hubungan seksual suami isteri akan memberi masalah kepada komunikasi, beri masalah kepada hubungan cinta dan kasih sayang. Sebab itulah pengalaman saya di perunding cara. Mula-mula saya akan dengar dulu, mereka datang dengan mengadu masalah rumah tangga, punca sekian, nak cerai sekian. Lepas tu saya pergi deep lagi, bila cek, bila semak, sebenarnya ia bermula dengan masalah hubungan suami isteri. Ingatlah, syaitan akan sedaya upaya ganggu. Sebab itu siapa yang tak ingat doa tadi, Allahumma jannibi syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana, maksudnya adalah, ya Allah, lindungi kami daripada gangguan syaitan dan lindungi kami daripada syaitan dengan apa yang engkau rizkikan. Allah berikan rizki dalam hubungan suami isteri ini banyak. Allah boleh bagi rizki anak daripada hubungan tersebut, dan kita minta Allah lindungi rizki anak itu daripada gangguan syaitan. Rizki yang lain, rizki kasih cinta, rindu, dendam, kan, rizki kelembutan, rizki kasih perhatian, macam-macam rizki yang kita dapat daripada hubungan suami isteri. Jadi kalau tak hafal, cukuplah kita membaca a'udzubillahi minasyaitanirrajim, nak baca bismillahirrahmanirrahim pun tak ada masalah. Mohon, tapi kita diajar mohon perlindungan pada syaitan.
Syaitan mungkin tak boleh ganggu waktu kita makan. Tak boleh nak ganggu. Tapi kita lupa nak baca doa dan perlindungan daripada gangguan syaitan ketika melakukan hubungan suami isteri. Syaitan akan masuk campur dalam hubungan tersebut. Jadi begitulah tuan-puan dimati Allah sekalian. Sebab apa kita sebut hal demikian? Kerana kita baca hadis Nabi. Nabi sebut apa? Kamu melakukan hubungan suami isteri, persetubuhan jima dengan cara yang halal itu diberi pahala sedekah. Lalu sahabat berasa pelik. Ya Rasulullah, adakah mengikut hawa nafsu juga dikira sedekah? Nabi jawab, apa pendapatmu sekiranya keinginan syahwat itu melalui jalan yang haram, iaitu berzina, lalu berdosa? Sahabat jawab. Lalu Nabi kata, apabila syahwat itu dialirkan melalui jalan yang halal, maka kamu diberi pahala ibadah. Masya Allah. Begitulah indahnya bila kita belajar hadis Nabi sampai kepada kata ilmu yang kita sendiri tak terfikir. Begitu mudahnya Islam ini, begitu indahnya Islam, dan begitu banyaknya jalan kebaikan yang Allah sediakan untuk kita ke syurganya. Sebenarnya jalan kebaikan lebih banyak berganda berbanding jalan keburukan yang membawa ke neraka. Tapi manusia cenderung untuk melalui jalan keburukan kerana dorongan hawa nafsu dan juga syaitan dan iblis. Macam tu. Tetapi yang nak tarik kita jalan kebaikan adalah iman. Jadi selalu iman ni tak kuat. Untuk lawan gabungan syaitan dan hawa nafsu ni sangat kuat. Terima kasih semua. Alhamdulillah. Masya Allah. Ada yang Ustazah ni cakap pasal hubungan suami isteri tak kahwin lagi Ustazah. Tolong tak kahwin. Ramai pula yang tulis Ustazah ni kan. Cakap-cakap pasal hubungan suami isteri. Saya ni tak kahwin lagi. Tolong. Help me. Kita doakan. Buat sahabat-sahabat yang belum dikurniakan pasangan. Tak kira umur anda berapa pun. Jangan berhenti mengharap untuk dapat pasangan. Ustazah, umur saya dah 50, ada harapan ke? Tak ada yang mustahil. Ada orang kampung saya nikah umur 50 lebih. Dia anak dara tua, bernikah dengan duda. Sempat juga dia merasa ada suami di dunia. Tapi biasa saya jumpa orang 40 lebih ke atas kan. Orang 40 lebih ke atas, dia orang ni dah mula tukar dah doa. Ya Allah, sekiranya tidak ada rezeki untukku mempunyai suami atau isteri di dunia, kurniakanlah suami dan isteri di syurga. Dia pun senyum. Jadi bila orang tanya-tanya dia, tak kahwin lagi, umur kau dah berapa, kau tak kahwin lagi, kau ni memilih. Sedap cakap orang memilih. Kadang kita tak erti nak cakap kan, nak ambil hati orang, tapi begitulah. Jadi tuan-puan sekalian, Masya Allah, bila kita dah umur-umur tertentu, kita jangan berhenti berdoa. Sebab kalau Allah tak bagi pasangan di dunia, Allah akan beri kita pasangan di akhirat. Allah tahu, boleh jadi kita tak akan bahagia kalau ada pasangan. Kita lebih bahagia bersendirian. Faham ya? Allah paling tahu. Kita ingat, kita duduk fikir, bahagianya kalau aku ada pasangan. Jelah tengok orang ujung minggu boleh jalan-jalan dengan pasangan. Aku seorang je. Pergi pasar raya sedih, pergi sana sedih, pergi sini sedih. Tapi bila kita belajar firman Allah, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah berfirman, boleh jadi apa yang kamu tidak suka itu ia baik bagi kamu, dan boleh jadi apa yang kamu suka, yang kamu nak itu buruk bagi kamu. Allah Maha tahu, kamu tidak tahu apa-apa. Jadi ada orang sebenarnya lebih bahagia bersendiri daripada berpasangan. Dan ada orang dengan berpasangan itu hidupnya lebih dahsyat daripada orang bersendiri. Yang penting hidup kita adalah tenang, bahagia dalam redha Allah. Sama ada bersendirian ataupun berpasangan, sama ada berkeluarga. Dan saya jumpa ada ramai, baru ni saya pergi ada satu tempat ni kan, nanti saya cerita baliklah pasal wanita ni sangat hebat. Umur dia dah dekat 50 dan dia anak sulung. Selama ni hidup dia bekerja untuk besarkan adik-adik. Lepas tu mak ayahnya nelayan, adik-adik 10 orang tak silap. Dia kata, Ustazah, hidup saya daripada muda lagi kerja sampai sekarang umur saya dekat 50. Saya duduk fikir lepas seorang adik saya bantu. Saya tolong dan tanggung mereka belajar. Saya belajar setakat SPM saja demi adik-adik. Walaupun umur saya sekarang, saya dah sampai tahap ini, saya tak pernah fikir pasal kahwin. Saya dulu tolak sebab saya fikirkan bukan semua orang lelaki boleh terima saya yang nak bekerja untuk besarkan adik-adik. Tapi sekarang ni Ustazah, bukan semua adik-adik yang kenang jasa saya. Bahkan ada adik-beradik yang tak suka saya. Mereka lupa saya yang menanggung mereka sekolah sampai mereka masuk universiti. Sedih kan? Maksudnya bukan senang nak hadapi ujian ni. Dan saya dah tak fikir dah pasal kahwin sebab sekarang mak saya pula sakit selepas ayah meninggal dunia.
Lepas ayah meninggal, mak dalam kemurungan, dah 5-6 tahun dah meninggal, mak kemurungan, hilang kewarasan akal, lupa dan sebagainya. Jadi saya rasa saya tak akan kahwin dah sampai bila-bila. Saya rasa mustahil ada orang lelaki nak mampu terima saya, walaupun orangnya manis, comel. Sebab saya jaga sepenuh masa mak. Saya kerja pagi sampai petang, malam pula untuk mak. Jadi saya kata, ya Allah, akak tahu tak, akak dapat kunci syurga yang sangat besar, iaitu melalui berbakti kepada ibu dan ayah. Yang mana orang yang berkahwin mungkin tak dapat. Sebab bila dah kahwin, kita akan berbakti pada suami dan kita dah sibuk dengan anak-anak. Mak ayah mungkin yelah telefon, balik sekali-sekala, tanya khabar. Tapi akak setiap hari sepanjang hidup akak, daripada akak kecil, sekolah rendah, sekolah menengah, sampai umur akak dah 50 ni, akak non-stop berbakti kepada ibu. Dia tu nangis. Dia kata, Ustazah, saya dah letak dah syurga adalah tempat saya berehat. Dan biarlah saya ada suami semua dekat syurga. Sebab mungkin kalau saya dapat suami dekat dunia ni, belum tentu bahagia. Tapi dapat suami kat syurga, pasti bahagia. Kat dunia belum tentu lagi. Mungkin serabut, bergaduh. Kawan-kawan saya pun ada yang ada suami asyik bergaduh je. Jadi saya fikir macam tu, saya happy. Saya tumpah happy pada kawan-kawan yang ada pasangan. Saya suka tengok Ustazah dengan suami. Dan saya bayangkan saya akan dapat suami yang sempurna di syurga. Indah kan, tuan-puan sekalian? Indah sekali. Bagi orang yang boleh meletakkan dalam takdir hidupnya syurga, redha Allah, kan, yakin bahawa apa yang Allah buat itu terbaik. Dan itulah keindahan daripada orang yang dapat suluhan ilmu. Okey, terima kasih banyak-banyak. Sekadar itu perkongsian kita pada hari ini. Bukan sekadar lebih masa juga. Ingat pukul 8:40, 2 jam juga kita punya live hari ini, 2 jam. InsyaAllah sebentar nanti ikuti kuliah saya menerusi FB pukul 10.30 di Surau Al-Qudwah. Bagi orang Negeri Sembilan, orang Seremban, siapa orang Seremban kat sini, jom kita berjumpa di Surau Qudwah, Seremban 2. Surau Qudwah, Seremban 2. Masya Allah, saya akan menyampaikan perkongsian berkaitan dengan Maulidun Nabi. Tajuk dia apa ya? Kelahiran yang membawa cahaya. Tak dapat hadir secara alam nyata, hadirlah di alam maya sebagai sokongan untuk dapat ilmu dan sebagainya. InsyaAllah 10.30 pagi nanti. Terima kasih banyak-banyak. Sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah SAW. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Kejap encik, saya tengok komen ramai yang kata saya pun belum kahwin lagi, saya jaga adik yang kecil, saya pun tak kahwin lagi Ustazah. Jadi khabar gembira ya buat kalian, ada wanita-wanita yang hebat, wanita penghulu syurga tak pernah kahwin. Contohnya ibunda kita Maryam. Nabi sebut itu wanita paling afdal, penghulu syurga. Sahabat-sahabat sekalian, penghulu wanita di syurga. Kepada yang ni, jangan berhenti berdoa, ya Allah kurniakanlah kepadaku kan jodoh yang tepat, jodoh yang berkat pada waktu yang tepat dan berkat dan waktu yang terdekat. Doalah, Allah Maha mendengar. Sebut dalam ketika sujud, sungguh-sungguh minta dengan Allah. Jadi kita minta dunia, kita minta akhirat. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi